Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, mari kita lihat kompilasi buku-buku yang telah ditulis. Kita mulakan dengan 10 buku dulu. Dia ada 50 buku, lebih dari 50 buku. Kita tengok sinopsis untuk 10 buku dulu. Kompilasi karya Dr. Rosli Majid ini menghimpunkan berbagai topik penting yang relevan dengan kehidupan harian. Buku ini menawarkan panduan praktikal untuk menjaga kesehatan gigi, inspirasi motivasi yang membakar semangat serta kaedah penanaman atau pertanian yang mudah diikuti. Kalau kita boring melihat aspek kesehatan saja, kita melihat aspek kesehatan sudut pertanian pula, aspek kesehatan dari sudut fizikal. Sebab kesehatan itu terdiri daripada kesehatan fizikal, kesehatan mental, kesehatan spiritual, dan kesehatan ekonomi. Kesehatan dari segi finance. Ya. Lebih menarik, penulisan Islamik yang mendalam turut disertakan memberikan panduan spiritual dalam mencari kebahagiaan dan ketenangan hidup mengikut ajaran Islam, sebuah buku yang menyeluruh menghubungkan ilmu motivasi dan spiritual untuk memperkayakan minda dan rohani pembaca. Adalah berkaitan dengan Be a Wise Man, iaitu seruan kepada senior dan orang-orang yang lebih otai untuk menggunakan kebijaksanaan mereka berbanding dengan menggunakan kekuatan tenaga. Sinopsis buku ini emphasizes the importance of leveraging the wisdom of the mind over physical strength. As people age, their physical strength diminish, but their intellect and desire remain powerful. Therefore, it is crucial to harness the strength of the mind. The phrase tenaga tua dah lemah tetapi fikiran dan nafsunya masih kuat, maka gunakan kekuatannya. Highlight this concept, encouraging all the individuals to utilize their mental capabilities to overcome physical limitations and continue contributing meaningfully to society. How to apply smart thinking and strategy planning in critical situations, ultimately advancing their personal life, and contributing to national progress more swiftly and harmoniously. This book will provide insight into critical thinking in adverse situations, strategies for using intellectual strength to navigate and resolve challenging scenarios, nation building through wisdom approach to leveraging collective intelligence for rapid and harmonious national development, physical application of mental strength, real-life example and exercises to practice using the mind effectively, particularly in circumstances where physical strength is insufficient. Mari kita lihat kepada buku yang kedua. Buku kedua menceritakan berkaitan dengan disiplin dalam mencapai kejayaan di dunia dan akhirat. So, apa yang diceritakan dalam buku ini adalah disiplin dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengendalikan diri, tindakan sesuai dengan aturan dan prinsip yang telah ditetapkan. Disiplin bukan hanya sekadar mengikut aturan tetapi juga tentang memiliki komitmen untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Disiplin adalah kunci dalam mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Dengan mengembangkan disiplin dalam semua aspek kehidupan, kita dapat mencapai tujuan yang lebih besar dan hidup dengan lebih bermakna. Oke, kita bagi ringkasan secara ringkas buku yang ketiga pula berkaitan dengan perkhidmatan kesihatan pergigian yang berkualiti. Okay, buku ini menceritakan tujuannya adalah untuk menyediakan panduan komprehensif bagi pemilik klinik pergigian dan ortodontik yang ingin memaksimalkan keuntungan dan kepuasan pesakit melalui berbagai strategi. Dengan panduan ini, pemilik klinik pergigian dan ortodontik, terutamanya di puncak alam, dapat menerapkan strategi yang tepat untuk mencapai kejayaan dalam perniagaan mereka. Buku ini tidak hanya membantu dalam aspek perniagaan tetapi juga dalam memberikan perkhidmatan kesihatan pergigian yang berkualiti tinggi kepada komuniti setempat sehingga meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan
penduduk, terutamanya di puncak alam. Smile with confidence. Kita akan membawa keyakinan dalam senyuman dan keyakinan dalam kehidupan. Senyum manis menawan. Buku yang ketiga. Buku yang keempat. Buku yang keempat berceritakan berkaitan dengan dilema Muslim. Ya, dilema Muslim. Muslim banyak dilemanya. Ya, dari segi confuse dari segi usaha, doa, tawakalnya. Ya, confuse dari segi apa yang Allah telah tetapkan. Dilema Muslim merujuk kepada situasi konflik internal yang dialami oleh seorang Muslim ketika harus memilih antara dua nilai ataupun tujuan yang sama penting. Dalam konteks ini, dilema tersebut seringkali berpusat pada pilihan antara kepuasan dengan apa yang dimiliki dan aspirasi untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Kepuasan melibatkan rasa syukur dan menerima apa yang telah diberikan oleh Allah, sementara aspirasi lebih tinggi melibatkan usaha maksimal untuk mencapai potensi penuh seseorang, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi. Jangan confuse antara tugas khalifah, ya, kamu diciptakan untuk menjadi khalifah, dan jangan juga confuse dengan tugas untuk beribadat kepada Allah. Khalifah juga dia adalah seorang beribadat. Buku yang keempat. Buku yang kelima berkaitan dengan crowdfunding, ya, Polyclinic Authority bukan semasa. Kita tahu bahawa ada nampak banyak kedai-kedai ataupun rumah-rumah terbengkalai di seluruh Malaysia. Mari kita fokus pada projeknya ini di Selangor. Projek ini bertujuan untuk mengubah suai bangunan terbengkalai, ya, ada 1,500 bangunan terbengkalai di Bukit Sentosa menjadi sebuah hospital health tourism dengan fokus utama pada perkhidmatan poliklinik ortodontik dengan populasi penduduk tempatan sebanyak 50,000 orang dan tarikan pelancongan kesihatan dari 10 negara ASEAN sebab dia berada di dekat dengan KL dan pusat bandar. Projek ini akan memajukan kawasan Bukit Sentosa dan menawarkan perkhidmatan kesihatan berkualiti tinggi kepada penduduk dan pelancong dalam konsep health tourism. Buku yang kelima. Mari lihat buku yang keenam ialah panduan bagaimana menternak ikan, pemeliharaan ikan. Terutamanya ikan tilapia dan ikan keli, ya, ikan yang mempunyai permintaan yang tinggi. Okey, apakah ringkasan buku ini? Budidaya ikan tilapia adalah satu usaha yang menjanjikan dengan permintaan yang semakin meningkat. Buku panduan ini akan membantu anda memulakan usaha ternak ikan tilapia dari awal, menguruskan perniagaan dengan efisien sehingga mencapai kejayaan kewangan. Visinya adalah untuk menjadi pembekal ikan tilapia berkualiti tinggi yang berterusan dan menguntungkan. Apakah misinya? Misinya adalah menguruskan budidaya ikan tilapia dengan teknologi dan keadaan terbaik, memberikan produk berkualiti dengan penggunaan dan memberikan produk berkualiti kepada pengguna dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui budidaya ikan. Tujuannya adalah untuk memulakan dengan 3 kolam ikan tilapia sebagai contohnya, mendapat pendapatan bulanan sebanyak 5,000, mengembangkan perniagaan sehingga mencapai status jutawan dalam masa 10 tahun. Dan buku ini tulis dengan diberikan gambar, diberikan contoh, diberikan kertas kerja, diberikan business plan. Ya, untuk orang-orang yang malas boleh tengok gambar saja. Untuk orang yang sederhana yang ingin baca boleh baca isi kandungan buku, sinopsis dan boleh baca ringkasan. Ya, untuk orang yang rajin baca boleh baca dalam bahasa Inggeris, dalam baca secara detail dengan rujukan-rujukan yang diberikan dari seluruh dunia. Buku yang ketujuh adalah berkaitan dengan kenapa manusia diciptakan. Sinopsis buku ini adalah anda sebagai khalifah dalam konteks Islam merujuk kepada seseorang yang diamanahkan oleh Allah SWT untuk memimpin dan menjaga bumi. Khalifah besar untuk mengurus sumber daya alam dengan bijaksana dan menegakkan keadilan. Tanggungjawab manusia sebagai khalifah yang pertama menguruskan alam, menjaga dan memanfaatkan sumber alam dengan bijaksana, mengelakkan kerosakan dan pencemaran. Yang kedua, menegakkan keadilan, mencegah kezaliman dan penindasan, menyebarkan keadilan sosial. Yang ketiga, menyebarkan kebajikan, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar,
Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, surah Al-Imran surah yang ketiga ayat 110. Berusaha untuk kesejahteraan semua makhluk yang diciptakan di atas muka bumi ini. Buku yang ke-7. Buku yang ke-8, panduan mengisi masa lapang, ya, menjadi lebih produktif tanpa alasan. Ini dalam buku panduan untuk anak-anak sekalian, sebuah buku komprehensif yang direka untuk membantu doktor pergigian dan staf klinik dalam mengoptimalkan masa lapang mereka dan mencapai kejayaan yang lebih besar. Buku ini membincangkan berbagai aspek penting seperti pengurusan masa, peningkatan kemahiran, pendidikan staf dan penetapan matlamat. Dengan panduan praktikal dan strategi yang terbukti berkesan, buku ini memberi fokus kepada bagaimana mengatasi cabaran dan memanfaatkan peluang untuk pertumbuhan melalui berbagai contoh dan testimoni. Buku ini memberikan inspirasi dan motivasi kepada pembaca untuk mencapai kecemerlangan dalam kerjaya dan kehidupan. Walaupun contohnya sebagai di klinik pergigian, tetapi boleh di-apply di mana-mana kerjaya. Buku yang ke-8, buku yang ke-9. Panduan mengelak kegemukan, ya, dan cara-cara menguruskan berat badan. Okey, panduan mengelak gemuk dan cara menguruskan berat badan adalah buku yang direka khas untuk membantu pembaca memahami dan mengatasi isu obesiti melalui pendekatan yang holistik. Ya, banyak orang obesiti dan banyak yang ada penyakit disebabkan obesiti. Buku ini membincangkan asas makanan sehat, aktiviti fizikal yang berkesan dan kaedah fisioterapi untuk masalah sendi dan otot. Dengan panduan yang jelas dan praktikal serta nasihat daripada pakar kesihatan, buku ini menawarkan strategi yang boleh diikuti oleh siapa sahaja untuk mencapai berat badan yang sehat dan mengekalkan gaya hidup yang sehat. Dari memilih makanan yang betul hingga melaksanakan kesenaman yang sesuai, buku ini menyediakan semua yang anda perlukan untuk mencapai matlamat kesihatan anda. Senaman boleh dapat senaman silat, senaman tai chi, senaman aerobik dan senaman zumba. Baca buku ini dan amalkan. Buku yang ke-11 adalah Dari Senyuman Menawan ke Penampilan yang Memikat. Dari Senyuman Menawan ke Penampilan Memikat adalah panduan menyeluruh yang menggabungkan ilmu ortodontik, penjagaan kesihatan dan panduan penampilan diri yang patuh syariah. Buku ini menawarkan pembaca cara-cara untuk mencapai penampilan yang menarik serta meningkatkan keyakinan diri. Semuanya berdasarkan prinsip Islam dengan panduan praktikal, testimoni daripada pesakit dan motivasi yang diambil daripada Al-Quran dan hadis. Buku ini adalah rujukan yang sempurna untuk sesiapa yang ingin memperbaiki diri dari segi fizikal, mental dan rohani. Buku Dari Senyuman Menawan ke Penampilan Memikat menyediakan panduan lengkap untuk mencapai senyuman menawan melalui rawatan ortodontik, menjaga berat badan yang ideal dan menghias diri dengan penuh keyakinan. Semua ini dilakukan dengan mematuhi syariah, memastikan penampilan luaran dan dalaman yang sejahtera. So, kita tekankan kecantikan luaran dan kecantikan dalaman dalam khusus kecantikan. Buku yang ke-12 adalah Membangunkan Selangor Hebat 2050. Buku membangunkan Selangor Hebat 2050. The Greater Selangor adalah cetusan visi untuk menjadikan Selangor sebagai negeri yang terkemuka di Malaysia dan rantau ASEAN. Dengan penekanan kepada inovasi pembangunan mampan dan pemerkasaan rakyat, buku ini menggariskan pelbagai strategi dan tindakan yang perlu diambil untuk mencapai matlamat ini. Dari pembangunan ekonomi, pendidikan, teknologi hingga kepada pembinaan identiti budaya yang kuat. Buku ini adalah panduan komprehensif untuk mereka yang beraspirasi melihat Selangor menjadi negeri yang lebih hebat dan maju menjelang 2050.